warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bertemu lagi kita kali ini dalam pembelajaran yang berbeza dan cara pembelajaran juga berbeza. Sebelum itu, buka buku Pendidikan Islam tingkatan 2 dalam bidang Al-Quranul Karim, okey, pada muka surat yang kedua sehinggalah keempat. Tapi sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama dengan saya kita membaca doa belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati, memberikan ketenangan, mencurahkan ilmu dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari membaca bersama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Cuba teka apakah tajuk kita pada hari ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah, boleh tengok di hadapan ini. Apa tajuknya? Tajuknya Allah Subhanahu wa taala pengurnia hidayah. Adik-adik, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar semuanya, Allah Subhanahu wa taala berhak ke atas seseorang hamba, sama ada ia ingin mengangkat darjat seseorang ataupun menjatuhkan atau menghinakan seseorang, ataupun Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada sekalian manusia. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini tajuk kita adalah Allah pengurnia hidayah. Sebelum kita memulakan pelajaran kita selanjutnya, jom kita buka muka surat yang kedua. Di sini dalam muka surat ini disertakan ayat Al-Quran, yakni surah Ali Imran ayat yang ke-8. Saya mahu kita sama-sama membaca dengan tartil dan juga fasahah yang jelas, tajwid yang benar. Ya, kita baca bersama-sama. Mari baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul aliyyul azim. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Mari kita semak satu persatu apakah makna ayat ini. Okey, kita lihat dulu satu persatu. Boleh tengok di sisi saya ini. Potongan ayat yang pertama. Rabbana la tuzigh qulubana. Apakah ini maksudkan? Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau pesongkan hati kami. Ya Allah, jangan engkau pesongkan hati kami. Ba'da idh hadaitana. Selepas bila? Selepas engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Itu sedikit potongan ayat. Sebelum kita meneruskan, jom sama-sama kita melihat video yang akan saya paparkan. Semoga kita sama-sama mengambil pengajaran. Okey? Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba takut sekali ya Allah. Hidup ini terasa hampa ya Allah. Kenapa tuh Kang Bara? Seperti lagi galau. Assalamualaikum Kang Bara. Waalaikumsalam Ustaz. Kang Bara kenapa? Saya perhatikan dari tadi Kang Bara ngomong sendiri. Ada apa Kang? Iya Tad, saya kepikiran sama si ceramah Ustaz pekan lalu. Ceramah saya yang mana? Hubungannya ceramah saya sama Kang Bara ngomong sendiri apa?
Jadi gini Ustadz, saya dulu tuh punya banyak dosa. Saya teh takut banget dosa saya tidak diampuni sama Allah. Saya takut kena azab Tad. Itu masalahnya. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa Kang Bara. Gak cuma Kang Bara saja, saya juga pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baik manusia yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Karena Allah Azza wa Jalla membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang mau bertaubat. Oh iya, saya mengerti Tad. Nah gitu dong. Yang penting Kang Bara perbanyak istighfar sama Allah dan jangan sekali-kali mengulangi dosa yang sama. Baik Tad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik dari orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2499. Macam sudah tengok dah video tadi. Best tak? Ingat, Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah. Allah Taala dah bagi kita kenikmatan yang banyak. Jangan pernah sekali-kali melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Fikirkan sebelum kita melakukannya, kita fikir terlebih dahulu. Bukan senang Allah nak bagi kita hidayah. Kita perlu usaha untuk mendapatkan hidayah Allah, apatah lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita teruskan dengan ayat kita tadi. Potongan ayat yang seterusnya iaitu apa dia? Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpahmu, rahmatmu daripada sisimu. Kurniakanlah kepada kami limpahan rahmatmu daripada sisimu. Ini ayat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan rahmat oleh Allah. Kita minta hidayah, kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk yang ke seterusnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Allah memberi segala-galanya. Kenapa dalam doa ini, dalam ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, memberi kita pengajaran supaya kita mengamalkan doa ini. Sebab apa? Cuba lihat satu persatu ayat yang telah disusun. Okey, lihat satu persatu ayat yang telah disusun oleh Allah. Mula-mula Allah ajarkan kita untuk kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan engkau pesongkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, wahai Allah. Yang kedua, yang ketiga, minta rahmat kepada Allah. Yang keempat, kita memuji Allah bahawa Allah mengurniai segala sesuatu. Inilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita. Okey, jadi sama-sama kita mengamalkan doa ini, mudah-mudahan Allah mengampunkan dan memberi hidayah serta mengurniakan rahmat ke atas diri kita. Jom kita pergi slide yang seterusnya. Apa dia? Pengajaran ayat. Kita masuk dalam pengajaran ayat ataupun intisari ayat. Apa dia? Yang pertama, umat Islam perlu berdoa agar Allah menetapkan hati kita dalam hidayahnya. Lihat di sini. Boleh lihat? Boleh? Nampak? Okey, nice. Apa dia? Doa pada Allah agar hati kita ini ditetapkan hidayah. Setelah kita berdoa, berusaha mencari hidayah, biarlah Allah pula menetapkan hati kita. Ini semua kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kedua, apa dia? Tengok yang warna putih ni. Allah meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayang Allah. Allah teguhkan hati orang mukmin supaya kita sentiasa berada dalam keimanan dan kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Intisari ataupun pengajaran ayat yang ketiga. Apa dia? Allah Subhanahu wa taala sangat suka memberi hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal dan berada dalam keimanan. Nampak tak betapa mulianya Allah Taala
Allah mengajar kita Al-Quran, Allah mengajar kita untuk membaca doa sekalian. Allah nampak tak di sini? Allah nak supaya kita ni sentiasa kejar hidayah Allah, supaya kita sentiasa berada dalam keimanan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tengok yang seterusnya. Upin Ipin ni, kita tengok Upin Ipin lah. Tiada jaminan, ya, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah. Kerana apa? Kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan keimanan. Manusia ni, bila Allah Subhanahu wa ta'ala dah beri hidayah kepada kita, kadang-kadang kita terlupa. Disebabkan terlupa dan lara itulah menyebabkan Allah tidak mengurniakan lagi hidayah. Sejauh mana kita ingat pada Allah, sejauh mana kita lupa pada Allah. Ingat, bila dah dapat hidayah, doa agar ditetapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, untuk yang seterusnya, mari kita lihat. Yang terakhir, pengajaran ayat yang terakhir. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Kerana hidayah itu adalah miliknya yang mutlak. Saya dah katakan di awal pembelajaran tadi. Apa dia? Allah berhak memberi hidayah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Maka nak dapatkan hidayah, dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sahaja dalam pengajaran kita. Tapi sebelum saya habiskan, jom kita sama-sama tengok video yang seterusnya. Betapa singkatnya kehidupan kita ini sebenarnya. Jom. Sayang bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa kitab, bahasa agama kata rahmat. Faham? Sebab itulah orang kafir Tuhan akan beri dia rezeki, iaitu nikmat. Kenapa? Sebab Allah bersifat dengan Rahman. Bismillahirrahman. Dengan sifat Rahman Allah beri nikmat pada orang kafir. Nah, dengan buat rumah, dengan ada anak bini, dengan ada harta, dengan makan sedap, kafir sembah berhala. Tapi ada belakang pula Ar-Rahim. Rahim ini kasih sayang kepada orang beriman sahaja. Pada orang beriman sahaja. Pada orang beriman sahaja. Di akhirat orang beriman terlepas daripada kekal di dalam neraka. Di dalam dunia, kalau Tuhan beri nikmat saja pada orang beriman, tak beri rahmat, tak boleh mari di masjid, tak boleh menyumbang untuk perkara-perkara anak yatim dan sebagainya. Jadi kita boleh buat tak yang Allah suruh? Boleh. Itu tanda Allah sayang kita. Kita banyak ada dosa, banyak, tapi masih lagi kita boleh berpeluang untuk bertaubat. Boleh ucap lagi pagi-pagi lepas sembahyang subuh, Astagfirullahalazim. Nah, maka Allah sayang pada kita. Allah tak sayang, kita akan buat dosa dan kita tidak rasa apa-apa pun melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa lalu rasa takut kepada Allah, tu kasih sayang Allah. Sebab ada segolongan yang melakukan dosa dan tidak rasa apa-apa. Kerana hidupnya hanya penuh dengan nikmat, tidak ada rahmat, tidak ada rahmat, tidak ada rahmat, tidak ada rahmat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Okey tak video tadi? Seronok? Ya, itu dia video yang saya paparkan supaya kita mengambil pengajaran. Tengok Ustaz Azhar Idrus berkata apa, kan? Jadi marilah sama-sama kita
beristighfar, sentiasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diri kita ini sentiasa dikurniakan, dianugerahkan oleh Allah gerak hati untuk kita memohon hidayah dan juga memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidup kita ini sangat singkat. Pilihlah sekarang, pilih sama ada kita nak pergi ke syurga ataupun kita nak pergi ke neraka. Fikir-fikirkan dan selamat beramal. Setakat ini saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.